Dekat Amerika, dekat wilayah masa tu, hitam Islam, putih Kristian. Yang mengubah Malcolm X masa tu adalah dia kata, masa dia pergi haji, dia tengok rupanya Islam bukan hitam. Islam ada putih, ada kuning. Maka bila Malcolm X pulang selepas daripada haji tu, orang putih mulalah tak menganggap, oh Islam mesti black. Dah tak jadi macam tu dah. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir kita mula terus pasal kita ada masa yang tak banyak dah. Jadi Alhamdulillah saya dapat yang bahasa Melayu dia, bahasa Indonesia dia. Jadi kita sambunglah lepas ni dengan bahasa Indonesia. Kalau tuan-tuan nak cari di kedai ataupun di online, dia macam ni gambar dia. Ada di online. Kerugian dunia kerana kemunduran umat Islam. Ni buku lama ni. Tapi kalau yang baru-baru tak ada dah rasa apa. Tapi di online masih jual yang versi yang ni lah. Lama ni cetakan Tun Bila ni. Tahun 84. InsyaAllah. Tapi PDF pun ada dekat online kalau nak print kan. Baik, saya sambung terus lah yang kita berhenti pada bulan lepas tu, insya-Allah. Bulan lepas kita cerita pasal peperangan antara mazhab Kristian Mesir dengan Rom kan. Baik. So kita sambung bulan ni. Setelah kemenangan, bahasa lain masih bahasa Melayu no. Setelah kemenangannya dalam peperangan lawan Parsi pada tahun 638 Masihi, Heraklius berusaha untuk mempersatukan mazhab-mazhab yang bersaing itu, iaitu dengan cara melarang orang untuk membicarakan zat Isa Al-Masih, apakah ia mempunyai satu sifat ataupun dua sifat. Cerita yang tuan-tuan, background perbincangan kita sekarang ni adalah background zaman yang bulan-bulan lepas ni. Background kita ni zaman sebelum Rasulullah lagi. Kan, zaman 300 Masihi lebih ni, zaman sebelum Rasulullah lagi. Yang ni baru kita main lepas tu. Maka tuan-tuan, Raja Heraklius dia fikir untuk ini masanya untuk kita tak perlu membicarakan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita berbeza. Jangan bercakap titik perbezaan sesama kita. Sebaliknya carilah titik-titik pertemuan dalam kalangan orang Kristian yang boleh kita bersatu dan tak perlu bersengketa lagi. Ini yang Heraklius buat. Tuan-tuan, Kristian masa mula-mula dia naik dulu, ataupun Islam lah, Islam bawaan Nabi Isa, bukan kata nama Kristian itu. Tapi nak bahasa mudahnya kita kata betul lah Kristian. Masa mula-mula dia naik dulu tu, musuh utama agama Islam Kristian itu adalah orang politik lah. Pasal kerajaan Rom dia takut Nabi Isa punya pengaruh, agama Islam Kristian itu punya pengaruh boleh menyebabkan peranan orang politik jatuh. Maka mereka memusuhi sampai Nabi Isa dibunuh lah, disebabkan hasutan orang Yahudi sama lah. Kemudian sampai satu zaman, zaman Konstantin, dia merasakan tak boleh dah kita nak bermusuh dengan agama, sebab orang makin kuat agama. Jadi apa orang politik buat? Dia mempergunakan agama. Jadi dia mempergunakan Kristian itu, menjadikan Kristian itu satu agama yang bersifat nasionalis dan sebagainya. Maka akhirnya dengan mudah mereka memperkuda dan mencatur agama Kristian. Datang zaman Heraklius ni, dia kata apa? Dia nak menyatukan antara semua aliran Kristian. Tak perlulah nak bahaskan Tuhan itu bagaimana. Ada yang Mesir kata pahaman Kristian Mesir kata Nabi Isa itu bukan satu zat dengan Tuhan, sebaliknya berlainan. Orang Rom pula kata tiga pecah satu, satu pecah tiga. Maka kata Heraklius, kita put aside those perbincangan. Sekarang kita fokus dalam usaha kita nak meramaikan dan memperbanyak, menyebarluaskan agama Kristian ciptaan mereka ini. Baik. Maka tuan-tuan, untuk menghadapi perpecahan antara orang Kristian Mesir dengan orang Kristian Eropah ini, Kaisar segera berusaha sekali lagi untuk mempersatukan mazhab-mazhab yang bersaing, iaitu dengan cara meyakini bahawa Tuhan itu mempunyai satu kehendak saja. Sedangkan masalah-masalah lainnya seperti mewujudkan kehendaknya, itu merupakan suatu yang tidak boleh dibicarakan. Di samping itu, setiap orang dilarang untuk mengadakan perdebatan mazhab.
kebijaksanaannya itu dijadikan keputusan rasmi negara dan disiarkan ke seluruh kawasan Rom Timur. Rom Timur ni Arab lah kan, Syria dan sebagainya. Maka dia kata perbahasan-perbahasan yang panjang yang menyebabkan semua orang bertegang urat dan menyebabkan tidak ada orang yang akan mengaku salah dan kalah, put aside. Jangan dibincangkan lagi. Ini yang berlaku yang kita duk cerita dalam sejarah Islam pun berlaku, tapi sensitif. Saya pun pernah kena di sini ya kan. Yang kes video saya tu. Perbincangan tentang kedudukan Tuhan dan sebagainya ini menjadi persoalan yang cukup sensitif dan hangat, yang menyebabkan kadang-kadang kita tak boleh nak pergi ke depan lagi. Wacana kita hanya kita bertakuk itu menyebabkan kita masih di dalam wacana itu. Maka Heracles mengatakan kalau macam ni lah beratus tahun kita berdebat, tidak ada orang yang akan kata dia salah dan kalah, maka teruskan, jalan terus. Kita put aside dulu benda ni. Tuan-tuan, saya cerita sebelum ni lah, mungkin tak detail. Zaman Islam juga pernah mengalami pola ini, pola kemasukan falsafah Yunan dan Greek, pemahaman cara fikir Plato, Socrates dan sebagainya, yang telah menjangkiti orang-orang seperti mana tokoh-tokoh hebat nak sakut nak sebut, tapi itu hakikatnya. Macam Ibn Sina, Al-Farabi dan sebagainya. Sedikit terkena, saya kata sedikit, banyak agak tu, terkena pengaruh pemikiran orang-orang Yunan, Greek dan sebagainya ini, mula menilai Tuhan itu dengan sains. Kita baca karya-karya mereka yang menulis seperti mana syurga dan neraka itu adalah kediaman di dalam akal sahaja. Dengan kita berbuat baik, maka itulah syurga kehidupan kita, tenang jiwa kita dan akal kita. Bila kita buat jahat, itulah neraka kita. Kita akan tanggung stres, kita akan tanggung bala hidup dan menyebabkan kita serabut. Itulah neraka kehidupan. Dan yang mana benda ni dibangkang keras oleh Al-Imam Al-Ghazali yang datang kemudian. Imam Ghazali sebut dalam buku dia Al-Munqis min Ad-Dalal, dia kritik by name lah. Dia kata mana boleh pemikiran macam ni. Kemudian ada tokoh-tokoh yang membincangkan tentang ketidaklogikan azab kubur dan sebagainya. Itu kira okey lagi. Zaman sebelum itu Mu'tazilah bincang bab-bab ni lah, bab khalqil Quran ini. Tapi tu bab yang panjang, saya takut nak cerita detail. Tapi seringkahnya beginilah, orang Mu'tazilah seronok nak ajak berdebat dengan orang-orang yang ghairu Mu'tazilah ni, bincang status Quran. Adakah Quran itu kalam Allah ataupun tidak? Bincang yang tu. Kalau orang itu kata Quran itu kalam Allah, maka adakah dia Allah juga? Merepek benda ni, perbincangan yang terlalu hanyut lah. Okay, kalau orang itu kata Quran itu bukan Allah, maka dia adalah benda lain, dia makhluk. Mereka nak suruh kata Quran itu adalah makhluk, bukan Allah. Tetapi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Quran itu adalah ilmu Allah. Nak bincang banyak-banyak takut kita terjerumus ke permainan bahasa. Jadi titik. Itu yang Imam Bukhari kata, Quran kalamullah ghairu makhluk. Imam Bukhari sebut, kan? Af'alul ibad, perbuatan ibad hamba membaca Al-Quran adalah makhluk. Tetapi Quran bukan naskah. Quran itu sendiri bukan makhluk. Sebab dia essence of God, macam tu lah. Saya terjemah bahasa Inggeris ni lagi sedap sikit bunyi dah. Essence of God, macam tu lah. Tapi dia Allah. Macam susah kan nak cerita pun takut tu. Tapi benda ni berlarutan puluhan tahun di dalam empire Islam Abbasiyah dulu. Bertukar-tukar Khalifah Ma'mun, Wasi' dan sebagainya, yang menyebabkan akhirnya beberapa imam dibunuh, diseksa, ada yang mati pun. Polemik ini berlarutan hanya untuk membahaskan benda-benda yang macam ni. Penyakit ini Kristian dah berlaku dah, sampai bunuh-membunuh sama mereka. Sampai Heracles datang, dia kata kita put aside lah perbincangan ini, sebab sampai bila pun tak ada orang nak mengaku kata dia salah, kan? Maka itu yang Kristian dia keluar, dia berkembang, dia buat kristianisasi tu. Tadi saya baca dalam buku Ensiklopedia Dunia tu, yang mana dasar kristianisasi ni dia pecah menyerubus ke seluruh dunia ni. Dia masuk ikut pendidikan, memang duduk dalam mereka punya perbincangan. 1906 perbincangan Kristian di Kahirah, Dr. Paul Harrison sebut, tolong banyakkan lagi doktor dan hospital dekat Timur Tengah. Dengan cara ini kita memberi mereka harapan. Kita tak perlu join Kristian, masuk Kristian, tak payah. Tapi kita menyantuni mereka, bagi mereka ubat, kita consult mereka, tanya sakit dan sebagainya. Mereka akan tersentuh dan mereka akan mula mengikut kita. Ini disebutkan.
Kemudian pembinaan universiti-universiti dan sekolah-sekolah Kristian yang disebut oleh Tuckwell, Tuckwell. Dia kata kena banyakkan sekolah-sekolah Kristian dan universiti. Itu yang dekat Beirut dengan Kairah ada American University. Dekat India ada St. John University di Lahore kan. Ada 3-4 universiti yang memang dibuat dibuat dalam zaman dasar Kristianisasi itu. Okay? Sebab zaman itu orang Islam telah mengulang penyakit orang Kristian. Sebab Kristian peringkat awal dia memang golongan ataupun kaum ataupun bangsa yang menolak ilmu. Sebab apa? Sebab bila ilmu itu diambil daripada ulama Islam. Padahal ulama Islam masa tu tokoh-tokoh sains, tokoh kimia, tokoh matematik kan, macam Al-Khawarizmi dan sebagainya. Tetapi pewarakan mereka itu macam orang alim, macam orang agama. Maka bila orang Kristian tengok anak-anak muda Kristian pergi berguru dengan mereka bimbang budak-budak Kristian ini akan jadi Islam. Maka sesiapa yang pergi berguru dengan orang Islam, maka akan dituduh sebagai treason, derhaka, kemudian murtad dan sebagainya, bahkan dihukum bunuh. Ini penyakit yang menimpa Kristian dahulu. Baik. Sekarang saya rasa kat dunia Islam tak berlaku dah kot. Kita dah ada ramai anak orang Melayu hantar anak sekolah Cina dan sebagainya. It's okay dah. Satu move yang baik, bukan satu move yang baik, satu kesedaran yang orang, satu professionalism yang baik, macam tu. Baik, bukan kita nak katakan sekolah Cina itu the only yang bagus kan, tak. Tapi kita nak mengatakan keterbukaan itu ada. Okay? Saya pernah ada orang tanya kan, anak dia nak masuk sekolah mana sesuai. Saya katakan hantar sekolah kemasaan biasa pun tak apa, sekolah agama yang rakyat macam sekolah-sekolah swasta ni pun tak apa. Tapi kalau saya secara peribadi, saya nak cari sekolah yang ada sedikit pendidikan agar dia boleh rebut untuk dia punya UPSR tu, dapat elok-elok kat situ. Nanti bila dia masuk form 1, dia boleh rebut dapat sijil tahfiz tu. Sebab sekarang ni ada MRSM Ulul Albab, sekolah SABK pun ada yang hafiz, yang untuk hafiz-hafizah ni dah ada dah. Di Limau Tepai ada, di Pokok Senar ada. Dia maksudnya dia tak ketinggalan akademik, dia tak ketinggalan subjek akademik, Quran. Kemudian dia boleh sambung dari Quran Jakim, dia masuk di universiti, dia buat engineering, tapi Quran dia ada 30 juzuk. Kalau boleh kita nak macam tu lah. Kita nak kedua-duanya. Baik, kita tak boleh kata benda ni benda dunia ya. Saya tak apa setuju dengan ungkapan tu. Dunia lah kita nak kena duduk di tangan, akhirat di hati. Sebab kalau tidak, kita akan kebergantungan kita kepada orang-orang bukan Islam banyak. Kita kena pakai doktor bukan Islam, engineer bukan Islam, arkitek bukan Islam. Yang tu yang berlaku zaman Kristian ni, cerita 1906 tu. Sampai usaha pengkristianan orang Mesir dalam era itu memang berlaku, kurun ke-20 tu. Memang berlaku. Sebab zaman, minta maaf orang Mesir mungkin marah, tapi tak tengok video ni kot. Tapi memang berlaku zaman itu, orang agama menyempitkan agama itu hanya pada kitab-kitab lama. Persoalan yang lain dikira luar agama, jadi sekular lah. Jadi bincang tentang pendidikan, tentang perubatan, tentang sains, ini bukan agama. Maka bila datang para doktor di Mesir ketika mana British menjajah Mesir, ambil berat, bagi ubat dan sebagainya, orang-orang yang tidak kuat imannya mulalah mempercayai dan mula mengikuti Mesir, mengikuti Kristian perlahan-lahan. Itu kesan dia. Sebab tu kita kuat, kita kena kata pergi sekolah biasa pun tak apa. Agama di hati kan. Bukan kata sekolah biasa. Sekolah asrama penuh SMKA pun bagus, SBP pun bagus, MRSM pun bagus, yang ada hafiz tu kan, boleh dapat. Okey. Baik. Contoh yang saya sambung noh. Namun kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah pusat itu tidak memenangkan perlawanan di Mesir. Kerana itulah pemerintah pusat melancarkan serangkaian penindasan yang sangat mengerikan kepada kaum Nasrani di Mesir. Penindasan dan penyiksaan itu diperanankan oleh Kairas yang berlangsung selama 10 tahun. Selama masa penindasan itu dilakukan segala bentuk penyiksaan yang mendirikan bulu kuduk. Bahasa terjemuh dia lagu ni no? Mendirikan bulu kuduk. Orang-orang yang diseksa itu ada kalanya setelah diseksa dan dibunuh, bangkainya ditenggelamkan di laut. Ada kalanya pula mereka diseksa dengan cara disiram minyak kemudian dibakar hidup-hidup. Tak jarang dari orang-orang yang diseksa itu yang dimasukkan dalam karung yang dipenuhi dengan pasir, kemudian dilemparkan ke dalam laut. Selain itu masih ada bermacam-macam lagi contoh penyiksaan mendirikan bulu roma kita. Ni dia cerita
Bila Heraclius buat satu law, kata tak perlu bincang dah perbincangan perbezaan-perbezaan kecil ini, tetapi tak disambut. Dia tak disambut, maknanya tak popular benda tu. Di Malaysia, di dunia Islam pun berlaku tak? Berlaku. Ada beberapa tuan-tuan guru ke para da'i ke kata benda-benda yang khilaf kecil-kecil ni kita put aside dulu. Kita fokus kepada keutamaan kita dulu. Tapi kebiasaannya benda itu tak disambut sebab dia ada satu perangai dalam diri orang yang nak kata beragama tak baik, tapi kita kena fight. Ini benda ni penting. Ini kita tak boleh kalah. Dia jadi gitu. Jadi keras lagu mana tak tahu. Maka wacana-wacana takrib, wacana-wacana yang orang kata apa, wasatiyah ni, kesederhanaan ni, menghormati ni, dia tak popular. Even seorang raja pun bagi tahu benda-benda ni yang kecil-kecil yang berbeza ni, yang tak sampai bila pun tak selesai, tak tepi dulu, jalan terus untuk menyebarkan Kristian, itu pun tak disambut. Bahkan seolah-olah Heraclius ini dicabar oleh pemerintah ataupun menteri-menteri Rom yang menteri-menteri Kristian yang mendiami Mesir ketika itu, seolah-olah dicabar. Bila dia tangkap orang-orang Kristian yang berpahaman cara Mesir dulu, kita cerita bulan lepas tu, dipukul mereka, dihumban dalam dasar laut, dimasukkan pasiak dalam gundi, direndam dalam laut bagi tak boleh berenang. Penyiksaan, torture. Ini tuan-tuan, sebenarnya penyakit ataupun perangai torture ini memang diwarisi dalam kerajaan, dalam budaya orang putih Kristian. Saya tak pasti saya cerita kedok lagi. Kalau cerita ulang balik, kalau tak cerita lagi ilmu baru. Dia mai satu zaman tuan-tuan. Zaman kalau dalam Islam ni kita kata kurun ke-7 Hijrah lah. Okey. Zaman ini di mana dia macam mana? Kalau dalam Masihi dia berlaku 2 kali zaman ni, zaman keserabutan ini. Okey. Yang saya nak cerita ni, mai kurun ke-7 Hijrah itu Allah Ta'ala takdirkan dekat dunia ini, saya berani kata kat dunia ini berlaku kebangkitan golongan gasar, golongan barbaric, golongan hulu, golongan hulu, orang di tengah-tengah padang pasir ke, di tengah-tengah hutan ke, yang out of mainstream ni, ataupun orang yang tertindas selama ini, orang gasar lah kita kata. Di dalam wilayah-wilayah macam Mongolia, Tibet, Rusia ni, terbitlah golongan Mongol ketika tu. Pimpinan peringkat awal Genghis Khan. Era ini, kurun ke-7 Hijrah. Okay. Di dalam wilayah Islam, dalam Abbasiyah punya empire era ini, terbitlah kaum Mamluk Mesir. Yang selama ini ditindas, dijadikan hamba tu panggil Mamluk tu. Mereka pula terbit naik, membentuk kerajaan Mamluk di Mesir. Orang gasar keluar, orang Mongol keluar untuk menjarah dunia. Nampak? Tuhan takdirkan golongan yang terpendam selama ini tu keluar. Okay. Dalam masa yang sama, dekat Eropah, kan sebelum itu kerajaan Rom gemilang, besar, agung. Kita akan terfikir, bila mana yang tiba-tiba para ahli sejarah kata Eropah ni gelap? Eropah ni tak ada nilai, Eropah ni miskin ilmu, sedangkan bukan Rom tu dah ribuan tahun. Masa ni masa raja-raja Eropah telah hanyut, maka bangkit golongan gasar versi Eropah ni. Bangkit seperti mana golongan gasar versi Islam bangkit. Bezanya, bangkitnya golongan gasar dalam wilayah Islam sebagai rahmat, bangkitnya golongan gasar dalam wilayah Kristian sebagai bala. Kenapa saya kata rahmat? Bila Mamluk Mesir naik, Abbasiyah tak jatuh, tetapi Mamluk Mesir lah yang menjadi benteng penyelamat dunia Islam daripada Mongol. Sultan Saifuddin Qutuz kan. Kalau tak ada Mamluk Mesir, tak tahulah. Mongol pergi merata dunia daripada dapat kat depa. Hatta Baghdad hancur tak bangun-bangun dah. Maksudnya rahmat. Okey. Tetapi kebangkitan gasar di Eropah ini sebagai bala dan kiamat bagi depa sebab saya bagi contoh, masa tu bangkit beberapa golongan. Dia panggil Anglo, Saxon, Viking, Vandal, Norman, ada 5-6 nama ni saya tak ingat. Tapi puak-puak ni Frank yang keluar ke tengah-tengah mainstream telah lama ditekan, tribe depa ini depa keluar memerintah. Jadi masa ni tuan-tuan, puak-puak Frank inilah yang pi ke Baitul Maqdis yang kata perang salib tu, era ni Baik. Tuan-tuan faham figure dia macam ni. Frank ini pi ke perang salib Baitul Maqdis. Okey. Masa tu ada 2 puak ini yang main ke belah kita, yang main ke belah Islam. Satu puak Frank yang pi ke perang salib di Baitul Maqdis itu, satu puak nama dia puak Norman. Puak Norman ini dia pi ke wilayah satu tempat Pulau Sicily.
Pulau Sicily ni tuan-tuan, dia dibuka dalam era Harun al-Rashid ketika mana panglima ada seorang nama Ibrahim bin Aghlab telah berjaya meluahkan empayar Islam, maka Harun al-Rashid bagi hadiah pulau ni dekat dia. Maka pulau ni hebatlah dengan ketamadunan Islamnya, undang-undang Islamnya. Malangnya kecil, jauh pada orang kepulauan. Maka bila Norman ni sampai, dengan mudah Norman menjajah pulau Sicily ni. Tetapi kuasa Allah, pulau ini bila yang datang jajah tu puak nomad, puak gasar. Jadi dia tengok, oh hebatnya undang-undang sini. Masa tu raja nama King Roger. King Roger kata, bab undang-undang aku tak mau kacau, tapi aku nak jadi tuan tanah ni. Betul ya? So undang-undang Islam berlangsung elok di Sicily. Okay. Saya nak bagi nampak figure dia. Meanwhile, masa yang sama dekat England semua ni, yang dapat England semua ni puak Anglo-Saxon. Ya, Anglo-Saxon. Angle tu England, tanah England, tanah orang Anglo. Jadi depa ni dapat memerintahlah depa England ni, disebut dalam kitab sejarah dunia, iaitu pemerintahan mereka ketika ini disebut sebagai pemerintahan draconian law. Undang-undang draconian. Sebab depa orang gasar, yang orang-orang yang tak ada tamadun tiba-tiba datang memerintah empayar dunia. Depa tak reti, tak ada ketamadunan. Maka pemerintahan mereka bersifat draconian. Dia ada trial by combat. Siapa yang bergaduh ataupun ada perselisihan, datang jumpa hakim, hakim suruh fight, lawan. Siapa menang dia betul, siapa kalah dia salah. Maka era itu siapa yang rajin pergi gym, makan telur separuh masak, kira dia tak ada masalah. Sentiasa dia betul lah. Dia bebas buat salah. Dia pergi curi rumah orang, bila kes bawa ke mahkamah, hakim suruh lawan. Dia menang, dia betul. Ini berlaku dalam sejarah dunia Eropah masa ni tuan-tuan. Kemudian dia panggil summary by judgment. Satu jenis hakim lagi mai dekat dia, just dengan accuse, hanya dengan tuduh, terus kira salah. Islam tak macam tu kan. Islam al-aslu bara'atul al-azimah. Asalnya selagi tak dihukum salah, tak dikira salah. Itu Islamnya prinsip. Tapi prinsip dia masa tu, summary by judgment itu, tuduh terus salah. Kemudian apa lagi? Oath, tuduhan pakai sumpah. Bila pergi depan hakim, bila angkat sumpah, maka kes selesai. Maka orang ramai yang tak takut dengan agama bebas untuk angkat sumpah dan berbuat salah lagi. Jadi merepek. Tanah ini undang-undang lain. Dia adakan baron, tuan-tuan tanah tu. Tanah ini undang-undang dia lain. Raja ini undang-undang dia lain. Tempat ini undang-undang lain. Golongan bangsawan undang-undang lain. Golongan miskin undang-undang lain. Jadi merepek undang-undang masa ni tuan-tuan. Jadi merapu habis di England ni. Okey, setakat tu faham di England. Masa ni pula perang salib duk berlaku kat negara Islam. Bila Puak Frank kalah dalam perang salib kedua, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bangkit era ini kan. Maka Puak Frank ni minta bantuan adik-beradik Kristian dia, Puak Norman tadi tu dekat Pulau Sicily. Okey. Mai sat tolong kami sama-sama Kristian. Nak jadi cerita, bukan nak jadi cerita, nak jadi cerita ni jadi cerita, jadi supaya cerita dongeng. Ini cerita fakta lah. Ceritanya Puak Norman ini tak mau tolong Puak Frank sebab hati mereka telah terkait kepada orang Islam. Bukan dia masuk Islam dah, tapi mereka dah tak gamak nak memerangi Islam ni. So Puak Norman tak bantu Puak Frank. Itu antara sebab mereka kalah kat tu. Okay? Jadi bila Puak Frank tak bebai dan sebagainya, okay, dia menyimpan dendam terhadap sahabat Kristian dan Norman dekat Sicily. Baik, setakat tu. Di England masa ni, bila Anglo-Saxon jadi merapu dan sebagainya, jatuhlah pemerintahan mereka itu. King Harold terakhir tak silap saya. Kemudian dia mainlah Norman naik balik, yang kita William the Conqueror tu zaman tu. Norman ni naik bila keluarga Norman ni naik di England. Jadi Norman ada dua tempat, satu di Sicily, satu di England. Tapi Norman yang di England ni, dia tak cerdik macam Norman di Sicily sebab dia duduk dalam wilayah orang putih. Okey. Maka dia tengok undang-undang merapu, dia follow. Okey. Jadi masa Puak Frank ni tak puas hati dekat Norman Sicily ni sebab khianati Kristian, maka depa serang Puak Norman di Sicily. Puak Norman ini larilah balik jumpa sepupu depa di England. Itu sejarah dia. Okey. Bila depa Puak Norman di Sicily ni lari balik ke England sebab kebetulan sepupu dia Norman juga ni memerintah masa ni. Satu orang lelaki nama dia Thomas Brown, dia buat pelari satu kitab nama dia Assizes of King Roger II. Kitab itu King Roger minta Muhammad bin Aghlab ke Idris Al-Aghlab, okey, untuk tulis tentang code of law orang Islam.
code of law orang Islam, hudud dan sebagainya ni King Roger nak study tapi tak sempat, dia meninggal. Anak dia ganti masa tu nama William II, tak ingat nama, sorry. Tapi bukan Roger nama anak dia tu, William kot. Nanti saya check balik. Nama dia banyak sangat, saya tak ingat. Tapi maksudnya bawa pelari kitab tu. Masuk ke England, kemudian zaman Henry II dia kaji balik, dia nak satukan balik undang-undang, maka membentuklah disebut sebagai common law yang dipakai oleh orang putih sampai hari ni tu. Dasar-dasar yang baik yang orang putih pakai itu. Contohnya, kita bagi, kalau kat sini ada lawyer. Dalam mahkamah ada benda disebut sebagai doktrin dahuluan mengikat. Kan, kes-kes yang tak ada dalam sistem perundangan, jadi kita rujuk dengan kes yang sebelumnya. Kan, hakim sebelumnya putuskan macam mana, kita pakai kaedah tu. Dalam Islam kita panggil sebagai qiyas. Qiyas kan, qiyas hukum lama dengan masalah baru. Banyak. Jadi dia panggil mahkamah al-mazalim yang diamalkan dekat Sicily dulu, mahkamah rayuan. Mulalah dibuat di England. Kemudian tak dikira salah selagi tak dibuktikan salah, diamalkan. Kemudian kesalahan-kesalahan yang menyebabkan efek yang besar, selagi tak hapuskan main sumber kesalahan itu, maka kesalahan itu tak boleh dipadamkan, macam pengedar dadah dan sebagainya, dihukum bunuh. Itu kaedah Islam. Kullu jinayah la tanzajir illa bil qatli yuqtal. Setiap jinayah yang tak boleh tercegah melainkan dengan dibunuh, maka kena bunuh. Kaedah tu disaring masuk pakai. Okey, dia sebut satu Assizes of something, ada satu nama lain King Henry II buat. Clarendon, Assizes of Clarendon. Tuan-tuan cari dokumen itu baca. Saya baca tapi tak habis, tapi nak dapatkan general figure, rupanya main pada situ. Okey. Maknanya apa sahaja yang baik pada undang-undang barat ini rupanya cedok daripada kita. Ya. Bahkan kalau kita baca sejarah civil law, kan England pakai common law kan, France pakai civil law. Civil law itu sejarah dia sejarah Napoleon pi ambil kitab Muwatta Imam Malik, bukan Napoleon ambil, pegawai dia pi ambil. Tuan-tuan kaji bahasa Arab lah, fiqh siasi punya cerita ni menarik. Bagaimana didatangkan kepada Napoleon itu kitab Muwatta Imam Malik yang membentuk gagasan civil law. Maknanya memberi pengaruh kepada mereka, memberi rahmat kepada mereka. Itu yang dikatakan Islam rahmatan lil alamin. Rahmat kepada sekalian alam. Itu kata Islam. Satu lagi yang kerajaan Mamluk Mesir pi sekat kemarahan Mongol. Itu rahmatan lil alamin. Sebab bagi saya Mamluk Mesir bukan menyelamatkan Islam, dia menyelamatkan dunia. Kalau dia tak mampu sekat, Mongol akan pergi habis lagi. Mongol bukan Kristian, dia tak peduli dia nak hantam negara Kristian ke, negara Jepun ke, negara Cina ke, dia tak peduli kan. Maka Islam lah yang menyelamatkan dunia. Tapi konsep Islam rahmatan lil alamin itu sekarang sudah macam tak ada. Yang tu yang sedih tu. Okay? Tak ada bukan sebab Tuhan, bukan sebab agama, sebab kita lah kan. Baik, saya sambung. Jadi itu flow dah. Sebab tu bila Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi ni cerita pasal kebobrokan, keruntuhan Kristian era itu, memang berlaku begitu. Tuan-tuan, Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi ni, tuan-tuan bacalah penulisan dia. Wish, kita rasa macam kagum lah. Satu buku dia, bagaimana Arab menempa nama dalam sejarah. Saya tak tahu bahasa Melayu dia ada tak ada, tapi bahasa Inggeris ada. Kalau bahasa Arab, kaifa dakhala al-Arab at-tarikh. Bahasa Melayu saya tak tahu, tapi bahasa Inggeris ada. Bagaimana Arab menempatkan namanya dalam sejarah. Tuan-tuan seronok rupanya buku tu. Saya baca pun yang PDF lah. Dia kata apa? Arab ni satu kaum yang sangat power, syair sangat hebat, ilmu sihir hebat, racun tak ada orang boleh lawan orang Arab. Minum mati, makan mati terus. Kan? Kemudian ilmu depa menilik tangan, menilik kaki, tengok muka tahu pandai. Tetapi Arab tak pernah duduk dalam sejarah pun masa tu. Dunia cuma cerita pasal Parsi, Rom, Parsi, Rom, Parsi, Rom. Kemana hilangnya Arab dalam peta dunia? Tak ada, sebab ketamadunan itu tidak berlaku meskipun Tuhan kurniakan kepada mereka kelebihan yang banyak. Bila Arab mula masuk dalam sejarah pentas dunia, bila Islam datang ke Arab. Baru Islam masuk, baru ada tamadun Umayyah, Abbasiyah, Andalusia yang hebat-hebat ni. Begitu juga kalau kita katakan Turki. Turkimen itu Turks with iman. Okay? Sebelum itu Turk without iman is nothing. Tapi kita tak payah pergi jauh. Bangsa kita sendiri pun
Kita cerita kehebatan orang tua dulu, keagungan, kemahiran besi dan sebagainya. Tapi kalau kita kaji balik, bila bermulanya semua ni? Bila Islam datang. Bukan senang kata kemahiran itu tidak ada sebelum Islam mai, tetapi kemahiran itu telah ada, tetapi penempatan nama itu dalam sejarah tak ada. Sebab tu kita awal macam Rihlatus Sirafi yang menceritakan percakapan orang Kedah jumpa di Madinah, kemudian catatan-catatan pedagang Arab yang kita baca tentang Ibnu Battuta yang sampai ke Kepulauan Melayu, barulah menempatkan nama Melayu yang hebat ini dalam peta sejarah dunia. Kalau tidak sebelum tu tak ada orang cerita hebat ni hebat betul lah. Jadi telah berapa banyak bangsa yang Islam datang dan mengangkat mereka. Itu sifat Islam. Islam datang tidak merendah dan melemah dan menghinakan sesuatu bangsa. Tuan-tuan, saya yakin benda tuan-tuan tahu. Sejarah Malcolm X, kan? Apa nama dia? Haji Abdul Malik kan nama dia kan, Malcolm X ni. Dia punya sifu dia apa sifu dia tu? Malcolm X yang tok guru dia tu. Martin Luther King kan. Saya baca biografi Malcolm X, saya beli baca di Big Bad Wolf. Malcolm X ni dia rasa macam tekanan tau bila zaman dia tu kan orang kulit hitam tak boleh nak survive, tak boleh nak apa kan. Mati dah seorang nama apa? Wakanda punya king tu kan. Dia pun antara pejuang orang kulit hitam kan. Kita bukan, kita Islam. Kita tak terkesan dengan mereka. Tapi dengan kulit ni kita rasa macam brotherhood juga. Terkesan juga tu dengan kematiannya tu. Dia bukan Islam lah kan. Tapi bila dia cerita pasal main dengan kulit ni tuan-tuan, dia nak main bahasa juga kan. Pasal dia kata kami ni kena tekanan. Tuan-tuan baca Muhammad Ali kan, dia cerita hari ni dia menang Olimpik, esok dia pergi makan kedai mewah kat Amerika, dia kena halau. Walaupun dia menang, dia bawa nama Amerika, orang Amerika tak peduli kan. Dia kata we don't serve negro here, dia tahu gitu kan. Staff tu kata dekat dia. Dia kata aku pun tak serve kan, aku pun tak serve negro, main makanan sudah lah, dia kata. Muhammad Ali kan, I don't serve either, dia kata. Baik tuan-tuan, Malcolm X bila dia kena tekanan sangat, maka akhirnya dia nampak Islam lah satu agama yang orang kata memberi satu justice untuk dia. Bila dia baca kisah-kisah Bilal bin Rabah dan sebagainya kan, maka dia jadi semangat, dia masuk Islam kan. Lepas tu dia cerita, saya baca biografi dia, peringkat awal dia masuk Islam tu, dia jadi Islam yang radikal. Dia menggunakan Islam itu bagus, ramai pengaruh dia, ramai orang kulit hitam masuk Islam zaman dia. Tetapi dia gunakan Islam itu sebagai landasan untuk dia pijak orang putih pula. Bukan pijak, lawan secara radikal dengan orang putih. Jadi kami ni Islam kena hitamnya, putih bukan Islam. Jadi gitu, dia createkan persepsi itu masa tu, sentimen itu dia create. Ini dia cerita, bukan saya cerita, dalam buku dia. Buku dia ke buku orang, tapi buku tu tajuk dia lah. Okay. The Speech, okay, Malcolm X. Maka dia mewujudkan sentimen dekat Amerika, dekat wilayah masa tu, hitam Islam, putih Kristian. Maka yang mengubah Malcolm X masa tu adalah dia kata masa dia pergi haji. Dia pergi haji, dia tengok rupanya Islam bukan hitam. Islam ada putih, ada kuning, ada biru, ada merah. Islam bukan Melayu saja. Islam ada Cina, ada India, ada Jawa, ada Kadazan kan. Maka bila pengaruh, bila Allah Ta'ala cuit hati Malcolm X, dia nampak okey, selama ni aku masuk Islam betul dah, cuma aku salah faham. Sebab saya minta maaf, mungkin sensitif di video lah. Kita yang duduk dalam kelompok kecil kita saja, tak mau keluar pergi berkawan dengan orang, memang kita akan rasakan Islam ni Melayu kan, tak boleh orang lain dah kan, masuk Islam masuk Melayu kan. Tapi kalau kita mahu keluar sebentar, bercakap dengan sahabat-sahabat yang di tempat kerja, tengok orang, tuan-tuan, orang Islam Cina di China lagi ramai daripada seluruh rakyat Malaysia. Kalau kita nak claim Islam is Melayu, mereka lagi layak claim lah. Tapi Islam tak berjalan begitu. Islam bukan begitu Islam dibawa oleh Nabi. Sebab tu antara yang dekat dengan Nabi, Allah Ta'ala takdirkan Bilal bin Rabah, orang Ethiopia, Suhaib Ar-Rumi, orang Rom kan. Tuhan takdirkan macam tu. Okay? Nak beritahu ini mesej perpaduan. Baik. Maka bila Malcolm X pulang selepas daripada haji tu, dia mula menukar dasar dan cara dia. Mula mendekati orang putih, bukan untuk bergaduh, tapi untuk menyebarkan Islam is peace.
religion of tolerance. Kita bersatu, kita tak perlu untuk merendahkan orang lain. Ini dah Prophet Muhammad ajak kami semua tu. Maka dia memberi kesan tuan-tuan tau macam tu. Dia memberi kesan, dan kesan ada dua lah. Kesan pertama, orang putih mula menilai Islam itu kebaikan dia. Orang putih mulalah tak menganggap Islam mesti black. Tak jadi macam tu dah. Okey. Saya tak tahu dekat Malaysia, asal Malaysia okey kot. Dulu mungkin orang kata kalau Islam mesti Melayu. Masuk Islam masuk Melayu. Sekarang asal zaman moden orang dah boleh terima dah. Okay. Tambah-tambah bila ada tokoh macam Ustaz Farid Ravi kan, Ustaz-Ustaz Cina, Firdaus apa? Ustaz Firdaus tu kan. Jadi dia sedikit sebanyak membuka gambaran bagi orang faham. Okey, cantiklah Malaysia sekarang ni alhamdulillah. Tapi di Amerika masa tu tokoh yang membuka itu adalah Malcolm X lah. Tapi ada krisis tu dia dengan guru dia tu, tak apalah. Tapi kesan keduanya adalah dia ditembak kan. Dia ditembak jarak dekat. Malcolm X ni. Tapi speech dia memang best. Saya ni isyarah, jadi saya nak tutup lah. Saya kalau speech yang best ni, ini pendapat peribadi saya lah. Saya suka Malcolm X. Saya suka, ni peribadi tak apa kot no, tak salah no. Anwar Ibrahim. Saya suka sebut Imam Ibrahim dia tak keluar orang lain tu risau je pasal bukan politik lah. Ini bukan politik dia. Bila dia cakap ambil hati tu, saya suka bila dia pergi kat orang kampung, dia main cara orang kampung. Dia pergi cara persidangan ulama dunia, dia main cara agama. Dia pandai main yang tu. Dia baik tak baik, nombor dua saya itu kita kena bincang dalam mazhab, dalam kelas yang lain lah. Kalau kita bincang dari sudut kemahiran ucapan. Nombor tiga yang saya respect sangat Steve Jobs lah. Bila dia perkenalkan satu-satu produk dia tu, cara dia cakap, cara dia berjalan sambil bercakap tu hebat lah. Okay? Dan kalau Islam saya dipahamkan Umar Mukhtar. Tapi saya tak bisa dengar lah kan. Mungkin zaman tu tak ada orang rakam lagi kan. Syahid Umar Mukhtar. Kalau penulisan orang Melayu, Buya Hamka. Orang Arab ni lah. Best. Okay? Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi, patut kita kena bedah pemikiran dia ni. Patutnya buku-buku Maulana kena banyak disebarkan kat tempat-tempat kuliah dan sebagainya. Pasal bagaimana pemikirannya begitu jauh, no? Bulan depan kita akan pergi runtuhnya sosial dan kegoncangan ekonomi pun menarik juga. Bagaimana kita nak bincang bagaimana Kristian masa tu ataupun Eropah Kristian jadi tempat yang melarat. Penyakit-penyakit kan masa tu ada penyakit-penyakit yang wabak-wabak yang duk main. Spanish flu bukan yang ni, bukan zaman ni saya rasa. Lewat lagi kan. Cuma zaman tu adalah wabak-wabak lain kot, saya kena baca lagi nanti. Tapi yang paling cepat pulih daripada wabak bila di compare antara dua ketamadunan, Islam cepat pulih. Tetapi Kristian Eropah lambat, melarat. Okay. Islam masa tu kita ada tokoh nama Abu Bakar Ar-Razi kan. Satu orang tokoh falsafah, tokoh perubatan dan tokoh ulama juga. Best cerita pasal dia tu. Bila mana khalifah tugaskan dia untuk pilih tempat nak buat mustashfa, hospital. Dan dia pergi letak daging mentah dekat 4 tempat, dia pergi letak 4 daging mentah. Okay. Then 2-3 hari dia main balik, daging mana yang paling kurang yang paling kurang tercemar, tempat itu jadikan hospital. Sebab hujah dia adalah humidity dia stable, not too lembab, not too kering. So sesuai jadikan rumah sakit. Maksudnya walaupun dia ulama, dia hafiz Quran, dia tak pi tepung tawak ke buh kemian kan. Bila ulama suruh, bila king suruh tengok tempat mana sesuai, dia tak pi pagang semua tak, tapi dia gunakan sains. Sebab nak beritahu, sains is one of Islam punya teaching lah. Tu yang best. Bulan depan kita masuk bagaimana perihal ekonomi pula ni yang berlaku. Dia tak masuk Islam lagi ni, banyak lagi ni Kristian. Lepas ni dia pergi Ethiopia, barat laut Eropah, kemudian baru dia masuk ke Mesir dan Islam. Boleh sikit-sikit no? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa lahum malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al ila fila wa la ma'ana wa la tabi'una syaqiyyan lama tuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita ziarahi kubur mesti nangis punya. Habis solat kadang orang bawa keranda depan pun kita nangis dah. Nangis. Maka kalau itu tak memberi iktibar bagi orang yang sudah 40 tahun boleh duduk sokok di rumah dok mati tak tahu siapa mati. Depa kata kampung ni aku pun tak kenal. Hati habis lah. Hati punah dah, hati rosak.